Dan kebetulan time tu api pun dah jadi marak guys. Jadilah tragedi yang tak diingini ini berlaku. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak bincangkan satu kes yang sangat-sangat viral semalam. Dan bagi aku kes ini memang sangat-sangat mengejutkan kita semua guys. So kes ini adalah pasal dia pasal adik-beradik ni guys, kakak dan juga adik dia. Korang semalam ada tak baca berita ataupun keluar dekat FYP korang ke pasal seorang kakak ni, dia adik dia guys. So macam tak sangka tau. Aku memang tak sangka gila. Tapi aku tak nak macam tambah-tambah apa benda tu. So sebelum aku nak cakap ni, kes ini masih dalam siasatan. Dan apa yang aku sampaikan dekat dalam video ni semua berdasarkan berita yang sahih guys. Okay guys, so semalam viral pasal seorang kakak yang adik dia, sampailah adik dia meninggal dunia guys. Sampai maut. Katanya diorang start ada perselisih fahaman dekat dalam kereta diorang sebab diorang berebut tempat duduk kat dalam kereta lepas diorang habis sekolah. By the way, kita kat sini bukan nak judge siapa-siapa. Kita bukan nak judge kakak dia ke ataupun mangsa ke. Tapi kita akan cerita apa sebenarnya yang terjadi based on apa yang aku baca dekat berita guys. So aku macam tak sangka sebab benda ni boleh terjadi sampailah menyebabkan tragedi tau guys. So berdasarkan berita, ini adalah kronologi apa yang terjadi antara kakak dengan adik dia. So nak dijadikan ceritanya, 19 Oktober iaitu hari lepas ke semalam, hari lepas macam tu, diorang ni memang dah start bergaduh dalam kereta lagi tau. Tapi kejadian ni dia jadi kat dalam rumah. So umur kakak dia ni baru berumur 18 tahun. Muda lagi guys, 18 tahun. Dan dia form 6 tau, pelajar tingkatan 6. Manakala adik lelaki dia, mangsa, baru berumur 16 tahun. So gap diorang ada 2 tahun lah dekat situ. So kejadian ni terjadi dekat kampung Ulu Pulai Iskandar Puteri dekat Johor guys. So 19 Oktober tu diorang ni baru balik daripada sekolah. Macam biasa, diorang dijemput oleh penjaga diorang di sekolah yang sama. Sebab diorang ni sekolah sama-sama tau. Kakak dia form 6, adik dia ni form 4. Diorang macam ada perselisihan faham lah. Diorang berebut-rebut tempat duduk dekat dalam kereta tu. Tapi kita tahu apa yang jadi time tu. Berita pun tak ada cakap apa-apa. Cumanya diorang ada sedikit selisih faham lah kat situ. Dan diorang pun sampailah dekat rumah. Masa diorang sampai kat rumah tu, rupa-rupanya perselisihan faham diorang tu berterusan tau guys. Ada terjadi macam perbalahan mulut macam tu lah lebih kurang. Apa yang aku baca, kakak dia ni ada membaling pisau secara tak sengaja dekat adik dia. Lepas kakak dia ni rasa macam dipersenda. Aku tak tahulah apa yang jadi, apa yang diorang berbalah. Maksudnya kakak dia macam tak puas hati lah dengan adik dia. So dia pun terbaling pisau dekat adik dia. Kakak dia sendiri mengaku dia tak sengaja membaling pisau dekat arah adik dia ada dekat situ. So, akhirnya malang sekali adik dia disahkan meninggal dunia pada pukul 2.30 petang 19 Oktober 2022 guys, dekat dalam rumah diorang. So, kakak dia kemudiannya ditahan bagi perintah reman. Bedah siasat juga turut dijalankan dan kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan guys. Kau bayangkan diorang ni kena siasat, bukan diorang, kakak dia ni kena siasat mengikut Seksyen 302 guys. Memang sangat menakutkan. So menurut keluarga mangsa, dua beradik tu memang sangat rapat, saling menyayangi tau kakak dengan adik dia ni. Katanya family dia cakap diorang berdua adalah anak yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat bijak, dan diorang berdua selalu mendapat keputusan yang cemerlang dalam exam diorang, dan mereka berdua adalah harapan keluarga diorang guys. Mangsa iaitu adik lelaki dia tu baru berumur 16 tahun dan dia adalah bekas pelajar Ma'had Pontian sebelum dia berpindah ke sekolah menengah di Gelang Patah guys, dekat Johor. Kakak dia pula adalah pelajar 16 tahun bersekolah di sekolah yang sama yang baru adik dia ni berpindah. Dan ibu bapa diorang memang sangat-sangat trauma dan sangat-sangat tertekan dengan
kejadian yang telah terjadi guys. So guys, nak dijadikan ceritanya, ada artikel yang cakap masa kakak dia kena tahan bagi perintah reman, tak ada satu pun ahli keluarga dia yang ikut dia dan teman dia guys. Tapi difahamkan bahawa keluarga dia sibuk berurusan dekat rumah mayat di Hospital Sultan Aminah sampailah selesai proses bedah siasat mangsa guys. So that's why lah mungkin family dia tak ikut kakak dia ni kena tahan perintah reman guys. Tapi mungkin lah aku rasa kakak dia ni macam tertekan ataupun kena provoke dengan adik dia kan. Wallahualam, kita tahu apa yang terjadi. So apa yang kita boleh belajar dalam kes ni guys. So first of all aku nak ucapkan takziah kepada keluarga mangsa, dan rata-rata komen yang aku baca pasal kes ni, rata-rata ramai yang faham apa yang kakak dia ni lalui guys. Dan diorang tak adalah terus menyalahkan kakak dia ni atas apa yang terjadi. Ramai yang cakap kemungkinan kakak dia ni dah banyak sangat bersabar dengan adik dia. Yelah, kakak sulung kan, so mesti banyak cabaran yang dia dah lalui. Dengan tak sengaja, dengan tak ada niat, dia terpulak balingkan. Wallahualam, kita tak tahu apa yang jadi guys. Aku setuju dengan pendapat netizen, tapi kalau dalam keadaan marah ni kan, aku rasa better kita jauhkan diri, kita bawa diri kita berzikir, bawa bertenang. Sebab kalau macam aku kan, kalau aku marah aku akan duduk diam je, aku tak bercampur siapa. Sebab aku tahu kalau aku marah aku akan keluarkan kata-kata yang tak patut. Kira aku tak boleh nak kawal benda tu tau. Ada juga komen netizen yang cakap mungkin diorang ni ada masalah dalaman, masalah yang terbawa-bawa dalam keluarga diorang, sampailah diorang dah lama tak puas hati, dan kebetulan time tu api pun dah jadi marak guys. Jadilah tragedi yang tak diingini ini berlaku. Apa-apa pun guys, bila kita marah, kita sendiri tak boleh nak kawal apa yang terjadi, betul tak kadang-kadang. So kita sendiri tak sedar apa yang kita buat. Marilah kita doa yang terbaik buat keluarga mangsa guys. Semoga semuanya baik-baik saja dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Bagi part kita, kalau kita ada rasa tak puas hati dengan adik-beradik itu kan, kita cepat-cepatlah selesaikan, jangan bagi benda tu jadi berlarutan. So jom kita tengok video-video TikTok yang berkaitan dengan kes ni guys. Remaja maut tertusuk pisau di baling kakak direman. Perintah reman itu dikeluarkan magistrate di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Remaja itu kelihatan sugul manakala tiada ahli keluarga hadir ke mahkamah. Difahamkan ahli keluarganya sibuk berurusan di rumah mayat yang macam aku cakap tadi lah, sehingga selesai proses bedah siasat mangsa. Okay guys, so aku rasa macam kesian gila. Aku tak tahulah macam mana nak cakap, tapi macam kesian gila tau. Sebab kakak dia ni kena tanggung perasaan bersalah dia tu sampailah ke akhir ayat. Okay, so kalau kita baca kat sini, bergaduh seperti adik-beradik yang lain tapi akhirnya menyebabkan kematian. Gila, terkejut gila. Lepas tu kakak dia cakap saya tak sengaja. Terus dibawa ke mahkamah. Kakak yang baling pisau ke adiknya masih tak percaya apa yang dilakukannya. Seorang pelajar lelaki maut setelah dibaling dengan sebilah pisau oleh kakaknya dalam kejadian yang berlaku di rumah di kawasan Ulu Pulai dekat sini petang semalam. Di saat dirinya memerlukan, tak ada seorang pun yang sudi menemani sisi. Siapalah kita nak menghukum dengan umurnya yang sebegitu. Ya Allah, kuatkan hatinya, kuatkan hati ibunya. Mungkin ada 1000 beban yang dipendam dan disimpan selama ini. Siapa sangka sebelum ni membesar dan main sama-sama, jarak pun 2 tahun je. Tapi tak sangka perakhirannya jadi begini pula. Pelajar Form C itu ditahan reman 6 hari mulai hari ini sehingga 25 Oktober untuk membantu siasatan. Keluarga tak datang ke mahkamah. Kakak keliru lepas perintah reman dikeluarkan. Okay guys, so kita just bersangka baik lah guys. Macam yang dikeluarkan oleh berita, family dia tak ikut sebab nak uruskan adik mangsa guys. Yang gila weh. Aku tak tahulah. Mungkin dia memang betul-betul tak sengaja. Lepas tu tiba-tiba dia tak sengaja. Percayalah, seorang remaja direman 6 hari lepas baling pisau sehingga maut adiknya. Kesian weh, muda lagi kot. Sumpah aku pun, kalau jadi kat aku pun aku tak tahu apa aku akan buat. Kesiannya. Kecil lagi weh, 18 tahun tu. Baru nak kenal dunia tu. Kesiannya weh. Aku tak tahulah nak
kata kesian kat siapa, tapi memang keluarga ni memang terdoa yang baik-baik lah ya untuk keluarga ni. Okay guys, so apa pendapat korang? Sila tinggalkan komen korang dekat bawah. Jangan mencaci, jangan menghina, jangan menyalahkan siapa-siapa, sebab semua ni dah tertulis kan guys. Okay guys, so aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Macam biasa, jaga diri and always stay safe. Bye.